شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kali ini dapat sama-sama kita berkumpul di surau kita untuk kita sambung perkongsian dan pengajian kita yang telah lalu. Daripada buku Al-Bayan yang dikeluarkan oleh Jakim sendiri, di mana kita dah masuk bab sunnah-sunnah harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun lebih dikenali dengan istilah Al-Yawmun Nabawi, the day of the Prophet. Dan kita dah berkongsi tentang tata cara ataupun adab al-istiqazu minan naum, al-istiqazi minan naum, adab bangun daripada tidur. Dan saya telah kongsikan petikan daripada buku ini. Itulah bacaan yang digalakkan dan disunahkan kita baca, dan saya yakinlah tuan-tuan telah mengamalkannya sejak dahulu lagi. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Al-Yaman dalam Sahih Al-Bukhari, di mana Nabi berkata, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Di samping bacaan-bacaan yang lain, termasuk menyapu muka dan membaca 10 ayat yang terakhir daripada surah Al-Imran. Kemudian pada malam ini saya nak masuk yang ketiga. Itulah digalakkan kita supaya membasuh tangan. After kita bangun, kita baca doa, kita baca zikir, kemudian kita ke tandas kan, ya, kita qada hajat dulu. After that kita ambil wuduk lah, ya. Basuh tangan ni dia lebih kepada ambil wuduk, tapi dalam buku ini dia melewatkan adab ke tandas. Tak apalah, ha? Kebiasaannya didahulukan adab qada al-hajah ataupun adabul istitabah sebelum daripada membasuh tangan. Tapi tak apa, kita baca dulu. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqaza ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'i fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduh." Maksudnya, bila seseorang kamu bangun daripada tidurnya, idza staiqaza ahadukum min naumihi, maka hendaklah dia membasuh tangannya. Falyaghsil yadahu, setengah riwayat falyaghsil yadaihi, basuh kedua-dua tangannya sebelum dia memasukkan ke dalam air wuduknya, qabla an yudkhilaha fi wudu'i, ya. Dalam bahasa Arab ada dua istilah. Pertama, wudu', yakni perbuatan wudu'. Wudu' tu perbuatan wudu' lah. Satu lagi wadu', waw tu dibaca dengan baris atas, maksudnya air wudu'. Air wudu' tu wadu', wudu' tu perbuatan wudu'. Jadi baris tu sendiri telah memberi maksud yang tidak sama, ya. Macam kita kata antara sahur dengan suhur. Sahur dengan suhur.
alaikum bis-suhuri fa inna fis-suhuri sadaqah. Barakah. Alaikum bis-suhuri fa inna fis-suhuri barakah. Ya. Hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Sahih Bukhari, kata Nabi, hendaklah kamu alaikum bis-suhur. Apa suhur? Melakukan makan sahur. As-suhur, makan sahur. Ya. Karena suhur atau makan sahur itu adalah barakah, berkat. Jadi kalau suhur, perbuatan. Macam tadilah wudu, perbuatan. Tapi boleh juga dibaca dalam hadis itu, as-sahur, alaikum bis-sahur, fa inna fis-sahuri barakah. Ya. Cuma as-sahur dia lebih luas. As-sahur makna waktu sahur. Adalah kamu bangun pada waktu sahur. Itulah maksudnya. Bubuh lalu, baris bubuh, maksud bubuh. Kerana sesungguhnya pada waktu sahur itu ada barakah. Tadi hanya memfokus kepada makan sahur. Ya. Ataupun perbuatan kita lakukan pada waktu itu. Perbuatan tu dia fokusnya perbuatan. Tapi kalau as-sahur fokusnya pada waktu itu. Dia tidak sama. Ya. Samalah wudu, maksudnya air wudu, perbuatan wudu. Ya. Lepas tu bila kita baca Quran, ada baris yang boleh merubah maksud. Itu haram. Ya. Maka kalau kita tidak sengaja, mudah-mudahan diberikan uzuran. Satu lagi baris yang tidak merubah maksudnya. Yang tu pun kalau saja-saja haram juga, tapi ringan sikit. Ya. Dan sebahagian baris tu jika ia tidak merubah maksud, kadang-kadang ia bergantung kepada qiraat. Sebab Quran dibaca dengan pelbagai qiraat, pelbagai baris. Contohnya tuan-tuan baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pergi baca dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada qiraat baca dal. Dah. Ada qiraat baca dah. Alhamda. Dia memulakan dengan mansub. Ya. Ada qiraat baca di alhamdi, tapi tak masyhur lah. Dah tak masyhur, di tak masyhur. Ya. Yang masyhur du. Alhamdu mubtada, dia tidak majrur dan tidak mansub. Boleh baca begitu kalau kita belajar. Ya. Tapi ia tidak merubah maksud. Tapi ada baris no tolerance, tak ada kompromi. Macam siratal ladzina an'amta alaihim. Tuan-tuan pergi baca tu. Siratal ladzina an'amtu alaihim. Tak dengar tu beza jauh tu. Dia sudut maksudnya. Kalau tadi tak ada beza, maksud dia tak beza sangat. Ya. Cuma kedudukan dalam i'rab saja bagi orang belajar bahasa Arab lah. Tapi maksud dia tak lari. Ini lari. Kita minta Allah Ta'ala tunjuk jalan yang lurus, jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Bila tak, kita tukar pada tu, jadi macam kita Tuhan lah. Ya. Jalan yang aku beri nikmat kepada mereka. Tu jadi aku, tak kamu. Ta tu kita khitab pada Tuhan, tu kita khitab pada diri sendiri. Ya. Ta tu ganti nama bagi anta. Tu ganti nama bagi ana. Lain tu. Ya. Jadi tak boleh diubah sesuka hati, ya. Kalau beza bagi itu melalui belajar, okey. Bisa saja nak try, tak boleh lah, kan. Saya pun tak belajar qiraat. Jadi saya hanya baca bacaan yang saya tahu saja. Ya. Boleh je baca sikit-sikit setakat Al-Fatihah tu, boleh baca qiraat yang lain. Tapi pasal saya tak belajar, so saya tak try lah. Semain seorang ke, semain berjemaah ke, lagi tak try lah. Tapi ada sebagai imam, bila dulu-dulu lah, sekarang ni agak suka sikit lah, dia punya requirement tu ketat sikit. Kalau dulu-dulu kita orang Malaysia ni suka ambil imam daripada luar, import imam kan, daripada Yaman, daripada Mesir, dulu-dulu kan, sebelum Selangor memperketat kan.
Jadi kadang-kadang imam tu dibaca banyak bacaannya, tapi baguslah dia beritahu dulu, ya. Kata saya nak baca qiraat lain lah, okey, dia baca. Kadang sembahyang tarawih tu 8 rakaat tu dia baca lain-lain. Rakaat pertama lagu lain, rakaat kedua lagu lain, tu hak ni lagu lain pula, okey, ya. Seronok juga kan baca bacaan yang lain-lain kita dengar kan. Tapi dia beritahu dululah. Dulu di tempat kami ada seorang tu, dia daripada Mesir, tapi dah 7 tahun duduk di Johor, pandai cakap Melayu fasih. Tapi dia beritahu dululah, ya. Jadi kalau baris pun tak boleh ubah, perkataan lagi tak boleh ubah. Dulu ada hamba Allah tu, dia kata kalau ribut kita baca wa in yamsaskallahu bidurrin fal simpanglah, buat tangan macam tu, ya. Ramai orang kecam dia. Tapi orang kecam tu Wahabi lah, kalau tak Wahabi dia tak kecam kan. Boleh tak? Fa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu, perkataan dia tu fala kashifalahu ditukar menjadi fal simpanglah, dekat-dekat lah. Fal simpanglah tu Melayu, kashifalahu tu Arab, asal Quran. So dia dah amend the word yang tak boleh dilakukan oleh seorang Muslim, walaupun di atas nama petua. Ni petua orang dulu-dulu nak mengalahkan ribut, no such thing, ya. Jadi tak mungkinlah kita tak tahu perkara-perkara yang basic seumpama itu. Lagi satu, ayat tu tak ada kena-mengena dengan ribut. Kita belajar zikir, belajar hadis Nabi, tak ada kena-mengena dengan ribut. Ayat tu bagus. Allah Ta'ala beritahu, jika Allah Ta'ala nak memudaratkan sesuatu, tidak ada orang yang menghalangnya. Jadi sudahlah kita meletakkan ayat Quran tidak kena pada tempatnya, kemudian kita merubah pula ayat Quran seumpama itu. Saya ingat budak sekolah menengah agama pun reti kot, ya. Tak payah tunggu ustaz-ustaz yang belajar tinggi apa nak tegur kan. Tapi tak boleh lah, ya. Baik, balik pada yang tadi. Jadi kata Abu Hurairah, dan bukan beliau saja yang meriwayatkan hadis ini, di mana Nabi bila bangun tidur Nabi basuh tangan, Nabi bila bangun tidur Nabi basuh tangan. Sebab itu di sisi sebagai ulama umpama yang standard dalam mazhab Al-Hanabilah, Hambali, mewajibkan basuh tangan ketika wudu bila bangun daripada tidur, ya. Walaupun sebagian yang lain kata tidak wajib, ia hanya sunnah sahaja. Tak basuh tangan okey, tak berdosa dan sah wudu. Tapi kalau Hambali dia kata berdosa walaupun sah wudunya. Kerana Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan basuh tangan tak kala baginda bangun daripada tidurnya. Bahkan Nabi memerintahkan, siapa yang bangun daripada tidurnya falyaksil yadahu, hendaklah dia membasuh tangannya, ataupun falyaksil yadaihi, hendaklah dia membasuh kedua tangannya. Perintah adalah wajib. Al-aslu fil amri al-wujub, asal-asal perintah itu wajib, dan tidak didapati mana-mana nas yang menjatuhkan atau menggugurkan status wajibnya kepada selain wajib seperti sunnah, harus atau seumpamanya. Jadi dia kekal di atas kewajipan, ya. Walau bagaimanapun, saya kira majoriti ulama tidak mewajibkannya, termasuk yang muktamad ataupun standard dalam mazhab Syafi'i, ia hanya galakan saja. Anyway, biasa kita wuduk kita basuh tangan lah, anytime anywhere, tidak tertentu kepada bangun tidur. Tapi penekanan dia ketika bangun tidur. Nabi memanglah ada para sahabatnya bila berwuduk dia basuh tangan. Kita tengok hadis yang terpenting dalam wuduk ialah hadis Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim pada pembantunya bernama Humran Maula Utsman. Dia pun sama juga, basuh tangan dulu. Hadis Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud, antara one of the most important hadis juga tentang wuduk, juga menyatakan bahawa Nabi wuduk, Nabi basuh tangan. Hadis Abi Hurairah yang lain, dan saya kira ramai lagi. Sebab itu ulama kata sunnah. Tapi adalah beberapa hadis, termasuk hadis ini Nabi memerintahkan,
Jadi ia satu penekanan daripada Rasulullah SAW. Dan yang paling penting, ta'lil ataupun alasan yang disebut oleh Nabi SAW selepas daripada itu. Kenapa Nabi suruh basuh tangan? Ada sebabnya. Sebab-sebab ni ada yang bersifat ibadah. Kita tak payah selidik. Nabi pun tak pernah beritahu. Quran pun tak nak sebut. Ya. Semayang Zuhur 2 rakaat. Pasal apa semayang Zuhur 2 rakaat dia? Tak payah kaji lah. Tapi adalah katanya sejarah-sejarah dulu Nabi Adam AS bila dia turun ke bumi, dia turun pada waktu subuh dan dia sujud pada Allah Ta'ala 4 kali. Jadilah semayang subuh 2 rakaat. Ya. Semayang Zuhur pasal apa 4 rakaat? Semayang Zuhur ni pula waktu Nabi Nuh AS, masa tu dia naik kapal, ribut, taufan, banjir satu dunia. Tiba-tiba pada waktu Zuhur Allah Ta'ala perelokkan balik, banjir jadi surut, jadi dia sujudlah kepada Allah. Katanya begitulah ya, beberapa kali. Maka disyaratkanlah semayang Zuhur, balik semayang asar pula. Historically, secara sejarahnya dikatakan begitulah yang dimuatkan. Tapi tidak diketahui sebenarnya dengan jelas, bahkan secara sahih, kenapa difardukan rakaat seumpama itu. Of course lah waktu-waktu. Kenapa waktu duha tak ada semayang wajib, Zuhur ada wajib, Maghrib ada wajib, Asar ada wajib, Isyak pun ada, tapi tengah malam tak ada yang wajib. Ya. Hal seumpama itu, kalau ada nilai-nilai sejarah tertentu bolehlah kita kongsikan, tapi tak boleh berpegang. Sebab tu kita kena beritahu awal-awal. Ini dia sejarahnya katanya begitulah, tapi kita tak tahu exactly adakah ini sebab musababnya. Ini disebut sebagai ta'abbudi, mana tak ada alasan yang boleh kita kaitkan. Ya. Ia bersifat ibadah semata-mata, dan sebahagian besar daripada perkara agama adalah ta'abbudi, mana benda tu memang Allah Ta'ala perintahkan begitu. Ya. Ala kulli hal, ada juga benda agama yang boleh difikirkan, diakal-akalkan, dipanggil ta'akuli. Kita boleh berta'akul. Ya. Allah Ta'ala suruh begini, kenapa ya? Allah Ta'ala suruh begini, kenapa ya? Dan sebahagian besar hak itu adalah hak awal muamalah, bersabit dengan perhubungan kita sesama manusia. Adapun kalau ibadat, sebahagian besarnya adalah ta'abudi yang tidak boleh dita'akulkan. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Muslim ditanya oleh Muadzah. Dia tanya, ma balu tanya itu. Dia tanya, ma balul haid taqdis saum wala taqdis siyam. Taqdis saum wala taqdis solat. Muadzah tanya Aisyah, wahai Aisyah, aku nak tanya, kenapa kita orang haid kita kena qada puasa, tapi kita tak kena qada solat? Ya. Orang haid kan dia tak boleh buat 7 perkara atau 8 perkara. Dia tak boleh semayang, dia tak boleh puasa, dia tak boleh tawaf, dia tak boleh baca Quran. Ada khilaf lah di situ. Tapi secara umumnya begitu. Dia tak boleh sentuh Quran atau membawanya. Dia tak boleh diceraikan. Siapa yang menceraikan isteri semasa haid berdosa besar dan amat-amat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan ini Allah Taala sebut dalam surah At-Talaq ayat yang pertama. Ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai nabi, jika kamu, yakni orang-orang beriman, menceraikan isteri-isteri kamu, ceraikanlah mereka dalam iddah mereka. Apa maksud dalam iddah tu? Makna cerai dalam tempoh yang dibenarkan Tuhan. Tak boleh cerai dalam tempoh yang tak dibenarkan Tuhan. Antara tempoh yang Allah Ta'ala larang ialah ketika haid. Di samping keadaan dan situasi wanita yang agak tak berapa bagus pada waktu itu, betul tak? Wanita kalau haid kan dia lain macam sikit. Emosinya tak apa stabil, tak tahulah kot muslimat. Tak setuju kan?
Tapi kebiasaannya begitulah, perempuan kalau dia haid kan dia marah-marah, biasalah tu kan, ke tak? Mula-mula dia haid tu begitu, lepas tu okey lah, dia haid 6 hari 7 hari. Hari pertama tu suami nak kena sabar sikit. Kalau boleh masa tu jangan banyak duduk rumah, start motor pergi minum kopi kat kedai, duduk lepak lama sikit. Pasal apa duduk kedai lama-lama ni? Tapi time semayang pergilah semayang kan. Pagi-pagi keluar, kita pencin, kerja dah tak ada, pagi duduk kedai 4-5 jam sampai Zuhur. Tapi bila azan Zuhur marilah semayang. Balik semayang Zuhur pergi kedai lagi, sambung, tak balik-balik. Asar datanglah masjid ya. Sambung lagi. Kalau balik pun malam nanti balik. Sehari suntuk tak balik ya. Tanya pasal apa tak balik? Isteri aku haid. Kata pencin takkan isteri haid kot. Yalah, isteri muda. Betul tak? Ada orang pencin isteri muda tuan. Isteri nombor 2 muda, ada sahabat saya. Okey je ya. Muslimat pun kalau suami kita dah pencin, nak kahwin lain, berilah. Abang nak kahwin ya, kahwin. Gurau itu ya. Tapi apa yang kita belajar, hatta in psikologi, emosi wanita pada waktu itu tak stabil. Dan Islam meraihkan dalam banyak hal, antaranya dalam bab ni lah, wanita haid ni tak boleh diceraikan. Dia dah lah sakit, kau haid sakit tuan, tak sakit ke? Ada yang sakit, ada yang segugut, sakit tuan. Betul tak? Betul tak muslimah anak cakap ni? Ya. Sementara ia akan memanjangkan tempoh iddah bila diceraikan waktu haid. Ya. Bila diceraikan waktu haid itu dia tak kira. Dia kena kira start suci nanti. Ya. Kerana majoriti para ulama menganggap iddah bermula ketika waktu suci, termasuk extended dalam mazhab Syafi'i. Jadi dia jadi panjang. Jadi banyaklah sebab-sebab itu. Sebab itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia disebut sebagai talak bid'ah. Ingat bab ibadat je ada bid'ah ni. Cerai pun ada bid'ah juga. Itulah menceraikan isteri semasa haid. Dan menceraikannya mungkin bukan pada waktu haid lah, waktu yang tidak haid. Tapi menceraikannya juga secara 3 sekaligus. Ya. Talak bid'ah ni ada 3 ya. Menceraikan isteri semasa haid, menceraikan isteri ketika dia suci tetapi setelah disetubuhinya. Dan ketiga ialah menceraikan talak 3 secara sekaligus. 3 ni kalau kita buat berdosa besar dan kita buat benda yang disebut sebagai talak bid'ah. Talak bid'ah 3 tu lah. Jadi Islam ajar kalau nak ceraikan isteri, tunggu dia habis haid dulu. Bila dia dah habis haid, suci, kamu terus ceraikan. Jangan kamu gauli dia, jangan bersama dia. Kalau kita bersama dia, kita cerai, jadi bid'ah. Dia tak boleh kita menceraikan isteri setelah kita menyetubuhinya. Kerana setelah dia haid, rahim dia suci, kita letak benih kat situ pula. Lepas tu kita cerai pula. Kok masa kita bersama tu mengandung, kan jadi masalah. Sebab tu Islam nak kita bercerai, rahim wanita suci, bersih. Ya. Ni kita letak benih kita kat dia. Kok dia mengandung kan, kita cerai pula. Berarti Islam mengharamkan kita menceraikan isteri setelah kita menyetubuhinya, setelah tamat haidnya. Nak cerai betul-betul lepas dia suci haid, cerai. Mana boleh macam tu ustaz, kita cerai isteri ni bukan planning. Boleh planning macam tu juga. Tak tahu Islam letak macam tu. Dia bergaduh dengan bini dia. Dia nak cerai, dia ingat, bini aku haid. Tak apalah, tunggu lagi seminggu lah dah habis haid. Seminggu lagi elok baik lah. Bagus juga, ada hikmah juga kan. Betul tak? Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Bukhari, dia menceraikan isterinya ketika haid. Nabi suruh dia rujuk balik. An Ibnu Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid. Faqala an-nabi murhu falyuraji'ha. Summa liyutalliqha tahiran aw hamilan. Diceraikan isteri dia ketika haid. Nabi kata balik, merujuk balik. Tunggu dia habis haid. Bila dia dah habis haid, kamu boleh menceraikannya semasa suci. Dan boleh juga menceraikannya ketika mengandung. Kalau isteri kita mengandung, kita cerai, dia tak haram, dia tak bid'ah.
Beza tu. Pasal mengandung dah confirm anak kita. Dah ada anak dalam tu. Maksudnya benih tu dah terpelihara. Tapi kalau kita mengandung setelah kita mentubuhinya, tak tahu dia ni mengandung ke tidak. Jadi Islam tak benarnya itu. Tapi kalau dia dah mengandung, kita mengandung 3 bulan, kita ceraikan, dia tak ada bid'ah. Dalam konteks tu tak haram lah. Waktu, dari sudut waktu tu. Ya. Baik. Balik pada yang tadi. Jauh pergi, sampai menikah pergi, cerai. Pasal apa pergi situ lah. Sebelum tu apa tadi? Sebelum nikah apa tadi? Sebelum nikah tadi apa? Pasal apa pergi nikah tadi? Basuh tangan. Basuh tangan. Tak ingat. Ada poin kat situ tu. Baik. Jadi kita kena basuh tangan lah ya. Nak sebut tadi, ada benda yang hadis tadi saya baca tadi. Muazzah tanya Aisyah, pasal apa kita orang haid, kita kena qada puasa tapi tak payah qada solat? Pasal orang haid saya sebut tadi, dia tak boleh buat 8 perkara kan. Dia tak boleh semayang, dia tak boleh puasa, dia tak boleh tawaf, dia tak boleh baca Quran, dia tak boleh sentuh mushaf atau membawanya, ya. Dan dia tak boleh talak, dan tak boleh juga berada dalam masjid. Masuk pun tak boleh. Ya, di sisi sebagai ulama lah, walaupun sebagai lain membenarkan. Ya. Jadi salah satu dia tak boleh buat semayang dengan puasa. Tapi semayang dia tak payah qada. Puasa dia kena qada. Ya. Jadi Muazzah ni tanyalah Aisyah, pasal apa begitu? Aisyah pun tanya dia, ahururiyatun anti? Adakah kamu golongan hururiyah? Hururiyah ni daripada perkataan hur atau hurriyah. Itu satu golongan orang yang mencari freedom dalam beragama. Dia freedom. Dia macam thinker. Hukum ni dia nak fikir logik all the time. Itu mana hururiyah. Ya. Bebas. Hururiyah ni daripada perkataan hur atau hurriyah, maknanya bebas. Ya. Semua benda nak fikir, semua benda nak kaji, semua benda nak analyse. Dan sebagian kata hururiyah ni adalah satu kelompok daripada khawarij. Tahu khawarij kan? Khawarij ni golongan yang menentang pemerintah dengan mengangkat senjata. Itulah khawarij. Ya. Dalam hudud kita belajar burak kan. Burak ni sebahagiannya khawarij lah. Ya. Jadi Aisyah tanya, kamu ni hururiyah lah, geng-geng freedom tu? Maka dia kata, la, bukan. Walakinni as'al, aku hanya nak tahu saja. Maka Aisyah kata, kana yusibuna dhalika ala adi Rasulillah. Kunna nu'mat biqada'is saum wala nu'mat biqada'is salat. Sesungguhnya ini telah menimpa kita pada zaman Rasulullah SAW. Kita disuruh supaya mengqada'kan puasa, kita tak disuruh supaya mengqada'kan solat. Mana Aisyah dia tak jawab lebih-lebih. Dia kata benda ni telah berlaku pada zaman Nabi, di mana kita diperintahkan hanya untuk mengqada'kan puasa tapi tidak mengqada'kan solat. Mana benda ni benda ta'abudi, Allah Ta'ala nak macam tu. Ya. Tapi logically kita boleh fikir juga. Ada benda ni kita tak boleh fikir langsung, betul-betul ta'abudi, absolutely ibadah. Ada benda-benda kita boleh fikir absolutely bukan ibadah, macam muamalah, ya. Tapi ada benda dia ta'abudi, tapi at the same time kita boleh ta'lil, kita boleh fikir juga. Ya, sebab tu kalau kita belajar dalam fiqh siyam, the science of fasting, ya, ada sebagian penulis atau ulama menyatakan bahawa sebab qada puasa ni memberatkan, qada semayang ni memberatkan. Kalau 7 hari dia tak semayang, 7 kali 5 dah 35 waktu dia nak qada. Jadi dia akan mengambil masa yang banyak kepada para wanita, berbeza dengan puasa, ya.
Tapi sebahagian dia tak setuju juga, kerana katanya puasa lebih berat berbanding solat. Puasa boleh, semayang boleh dia ganti slow-slow berbanding puasa. Puasa sebenarnya nak ganti lebih berat daripada solat. Setengah orang berfikir begitu. Itu yang berlaku wanita tak qada-qada sampai bulan Syaban next year tu. Betul tak? Tak pernah berlaku. Isteri saya ada sampai Syaban tahun depan berqada, kan? Dan ini juga berlaku kepada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasannya sibuk dan seumpamanya, tapi bila kita lihat kadang puasa tu lebih berat. Tapi itu pendapat kita saja, ya. Bila dibalik kepada syarak tidak menetapkan kenapa disuruh qada semayang berbanding puasa. Itu kehendak Allah. Itu yang disebut sebagai ta'abudi. Nak sebut alasan tadilah. Ada benda kita boleh bagi alasan, boleh fikir dan seumpamanya. Ada benda tak boleh, ada benda bolehlah kita fikir tapi tak tahu betul ke tidak. Tapi ada benda, pasal apa begitu? Pasal ada benda dia tidak diberitahu. Tapi kalau diberitahu senang. Macam ni lah. Ini sebab dia ni. Ta'lil dia bagi, alasan dia, reasoning dia. Nabi kata, kenapa kamu nak basuh tangan? Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh, kerana kamu tidak mengetahui di manakah tangan kamu tidur. Ya. Boleh jadi masa tidur tadi tangan kita merayap tak mana-mana. Ya. Terutama orang Arab pada zaman dulu, bila dia keluar, kadang-kadang dia tidur di padang-padang pasir dan tempat tu ada najis, tangan dia merayap kena najis. Itu salah satu contoh lah, ya, disebut oleh para ulama kita. Yang kedua, kadang-kadang tangan dia sendiri menyentuh tempat-tempat di badannya yang ada najis. Tengah tidur dia korek punggung lah. Betul tak? Sebab tidur ni dia tak tahu, kan? An-naumu akhul maut. Tidur ni adik-beradik mati, kata Nabi dalam Sunan Al-Baihaqi. Ya, adik-beradik mati. Tidur ni bukan mati, ya. Last 2 week saya punya kawan mati, tuan. Umur tu sikit pada saya. Member tu antara yang rapat dengan saya lah di Sungai Buloh. Kita kata macam BFF lah. Bukan BFA. BFF lah, best friend forever. Kita kawan ramai, tapi yang betul-betul best friend ni seorang dua je. Best friend tu maksud kita boleh share everything. Kita boleh pinjam duit, dia pun boleh pinjam duit, kita boleh cerita keluarga kita ke dia, ada masalah kita boleh mengadu. Itu BFF kan? Betul tak? Ketuan tak ada BFF. Ni istilah orang muda lah, dia panggil BFF, best friend forever. Ya. Saya kat sekolah, tuan-tuan, cikgu lelaki ada 20, cikgu perempuan ada 100. Yang betul-betul BFF seorang je. Kat luar pun sama juga. Dia salah seorang lah, tuan-tuan. Sampai dia pesan kat isteri dia. Dia kata kalau dia mati, orang pertama yang awak kena bagi tahu Ustaz Hasan. Ada orang tahu dia nak mati kan. Dia pesan begitu. Tak semestinya. Saya wasiat banyak kat bini. Dia sampai sekarang tak mati-mati pun. Biasa kalau orang nak mati, dia tak mati. Orang yang tak nak mati tu mati. Biasa begitulah, ya. Tak ada dalil tu. Saya saja je beritahu. Tapi dia pesan lah. Dia kata kalau aku tak ada, esok kau beritahu Ustaz Hasan dulu sebelum aku cakap kat orang lain. Ya. Tadi isteri dia pun telefon lah saya pukul 4.30 pagi. Terkejut juga telefon kan. Dia pun dah 2 bulan tak jumpa saya. Dia telefon saya. Dia kata bila nak jumpa, kita dah lama tak jumpa ni. Saya kata nanti-nanti. Lepas saya terlupa dalam seminggu tu nak jumpa dia. Tahu-tahu bini dah telefon. Pukul 4.30 pagi dia telefon. Saya ingat pergi rumah dia, nanti susah nak solat. Saya pun tunggulah sampai subuh. Saya pun semayang sampai subuh tu. Saya terus semayang di rumah saja. Saya semayang seorang. Saya pun terus pergi. Nak cepat kan, terus pergi. Kawan saya tu dia kena heart attack. Heart attack waktu mati punya. 1 second je mati. Heart attack ni kalau aduh sakit. Dia sempat lagi tu biasanya. Pengasuh isteri saya baru-baru ni kena heart attack. Isteri dia panggil saya pergi rumah kan, pergi sejuk satu badan, panggil tak menjawab dah, tapi ada dan lagi pergi hospital tu. Abang ipar saya pun sama juga, tengah buat kerja kat belakang rumah, sakit dada. Agak teruk jugalah ya, tapi sempat buat pergi hospital, settle kan. Tapi kalau 1 second, zak, tengah berjalan pun tumbang, boom. Tengah jadi imam pun tumbang, tengah sembahyang, boom, jatuh. Betul tak? Kita tengok video banyak kan.
Di Shah Alam tuan-tuan tengah mengajar, elok ni tengah mengajar ni, lah mati tengah mengajar. Terus tengah jemaah ni pasal apa? Ustaz ni tidur ke apa? Tengah mengajar dia bercakap ni, tiba-tiba gitu je, tak ada dia zak tu kan. Member saya pun sama juga ya. Isteri dia masuk tandas, keluar tandas tengok member dah tangan macam tu dah. Bila suami aku ni panggil-panggil dah tak menyaut, panggil emergency my check, tengok dah mati dah. Dia kata dah sampai masa tak ada. Jadi dia panggil saya after subuh tu, saya pergi tengok. Memang macam tidur tuan, dia dah tutup kain kan. Saya minta isteri dia, saya nak tengoklah man tak. Boleh Ustaz, saya buka kain. Elok macam tidur je. Jadi betul Nabi kata tu, al-maut akhun naum ya. Pasal dia baru meninggal dah sejam lebih kan, tak adalah pucat muka. Biasa kalau orang meninggal ni muka dia pucat sikit, tapi tak pucat lah. Jadi macam tidur, sebiji saya tengok atas katil tu macam dia tidur. Jadi betul lah, mati ni macam tidur kan, rehat ya. Dan bila kita tidur, kita tak tahu apa yang kita buat. Sebab itu Nabi sebutlah hadis Abi Daud, yurfa'u al-qalamu an salasah anin naim hatta yastaiqis ya. Hadis ni kita belajar fiqh tuan-tuan, dia ada hampir setiap bab. Belajar taharah banyak ada, belajar bab solat banyak ada, belajar bab zakat, bab zakat jarang lah. Zakat pun ada juga, bab kewajib tak wajib, bab zakat tak ada kot. Tapi bab haji, bab puasa memang ada. Dalam muamalah pun ada sebahagian daripadanya. Di mana Nabi kata terangkat pena daripada 3 golongan. Yurfa'ul qalamu an salasah. Mana 3 golongan ni dia bukan mukallaf. Pertama Nabi kata anin naim hatta yastaiqis. Orang tidur sampai dia bangkit. Anis sabi hatta yahtalim. Kanak-kanak sampai dia balik. Wa anil majnun hatta yufiq. Orang gila sampai dia sembuh. 3 golongan ni dia tidak mukallaf. Kita ni memang mukallaf, tapi tidak all the times. Bila tuan-tuan tidur, tuan-tuan tidak mukallaf, betul-betul tidur lah. Sebab itu apa-apa yang berlaku semasa kita tidur tidak terkena hukum syarak kepadanya. Ada orang tengah tidur, dia bangun, ambil pisau bunuh orang, mungkin tak diwajibkan hudud ke atasnya pasal tidur kan. Tuan-tuan tidur telajak tidur dah pukul 12, penat sangat, bangun-bangun pukul 4.30, dah asar 4.25. Berdosa lah aku, tak ada, pasal tertidur kan. Ataupun kita tidur tak berdosa. Yang berdosa ni tidur ni kalau dah hujung waktu, tuan-tuan belum solat. Yang mana kalau tuan-tuan tidur confirm akan melepasi waktunya, itu haram lah. Tapi kalau tuan-tuan tidur awal, hatta kalau dah masuk zuhur, bahkan dah masuk zuhur, tuan-tuan nak tidur, tuan-tuan penat sangat, rehatlah kejap. Nabi suruh kalau kita ngantuk tidur. Lisalli alaikum nasyata idza na'asa falyarqud. Kamu nak semayang, kamu kena aktif kata Nabi. Kalau kamu lemah untuk solat, hatta kalau kamu mengantuk, kamu tidur dulu. Jadi tidur after masuk waktu, that is okay. Dengan syarat kita usaha jugalah nak bangun awal. Maksudnya kita set time ke apa kan. Tapi tidur tak salah sama sekali, tak makruh, harus. Tiba-tiba terlajuk, tak berdosa. Nabi SAW 4 atau 5 kes baginda terlajak subuh, matahari dah naik baru jaga. Tapi bukan masa Nabi kat Madinah lah, masa Nabi bermusafir ya. Dan Imam Ibn Arabi dan tafsirnya menguraikan secara panjang lebar hal ni. Jadi kalau kita tertidur, that is okay. Pasal apa begitu? Pasal dia tidak mukallaf ya. Dalam banyak hal lah, tapi dalam setengah-setengah hal dia ambil kira juga. Macam kalau kita tidur, wuduk batal. Yang membatalkan wuduk tu bukan tidur, tapi ditakuti membatalkan wuduk. Dia panggil mazannatul hadas. Bila kita tidur, kita kentut. Boleh tahu tak? Tuan-tuan tidur, bila bangun tidur, tuan-tuan tahu, tadi aku kentut lah, agak-agak. Tak tahu? Ya. Tidur ni dia bukan membatalkan wuduk, tapi dia membawa kepada membatalkan wuduk. Benda yang membawa kepada sesuatu, kadang-kadang Islam dia jaga awal-awal lagi. Tidur tak membatalkan wuduk, dia bukan hadas, dia membawa kepada hadas. Sebab itu tidur ni ulama khilaf. Sebahagian kata batal wuduk, sebahagian kata tak batal ya, tapi majoriti kata batal lah ya. Tidur kita boleh berlaku macam-macam kan. Sama lah konteks ni,
Pasal apa Nabi suruh basuh tangan bila kita bangun daripada tidur? Kerana kamu tidak tahu di mana tanganmu berada. Ya. Jadi itulah sebab-sebabnya. Sebab itu amat-amat digalakkan supaya terlebih dahulu sebelum kita melakukan apa-apa. Hatta kalau tuan-tuan tak wuduk sekalipun. Tuan-tuan bangun daripada tidur, tuan-tuan nak makan kan? Tapi nak makan biasa mesti kita basuh tangan. Ya. Biasa kalau kita nak guna tangan lah, nak guna untuk apa-apa kan? Amat-amat digalakkan kita membasuhnya terlebih dahulu. Walaupun kita tidak berwuduk. Sementara kalau kita berwuduk, memang digalakkan kita membasuh tangan pada waktu itu. Sebab kadang-kadang bila kita qada hajat dulu, kita basuh kiri saja, kanan kita tak basuh. That's why bila kita wuduk, kita digalakkan supaya membasuh dua tangan berkenaan, insya-Allah taala. Dah zuhur dah, zuhur pula dah maghrib dah. Azan azan. Ada muazzin. Azan dulu. Bismillah. Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Hafif najam jirkan masyarakat jumlah dan amrin kaum Allah fasmin dan la ilaha illallah. Syahana Muhammad Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب أنت الصلاة القامة محمد نسيت الفضيل الله. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة.
Ada nak tanya apa-apa tak? Ada soalan tak? Tak ada. Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan Imam Asy-Syafi'i dan jumhur ulama berpedoman, yakni berpendapat dengan keumuman lafaz min naumihi daripada tidurnya, yakni digalakkan perbuatan tersebut setiap kali seseorang itu bangun daripada tidur. Maksudnya bila kita bangun daripada tidur, amat-amat digalakkan atau sunnah kita membasuh tangan terlebih dahulu sebelum kita mencelupkan tangan kita ke dalam bekas-bekas air. Ya. Kerana telah menjadi tradisi orang Arab, especially sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka berwuduk dengan mencelupkan tangan ke dalam bekas-bekas wuduk itu. Hatta kalau kita lihat hadis terpenting dalam bab wuduk, itulah hadis Humran, di mana Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anha mengajar wuduk Rasulullah SAW. Beliau juga mencelupkan tangannya ke dalam bekas wuduk ataupun bekas air berkenaan. Jadi tidak ada masalah sama sekali, ya. Dan juga secara umumnya, jika kita ingin melakukan sesuatu, basuhlah tangan kita terlebih dahulu, mudah-mudahan juga mendapat pahala insya-Allah taala. Kerana tangan kita masa tidur kita tidak tahu adakah dia telah menyentuh najis atau hal-hal yang seumpama itu, ya. Dan kebiasaannya ulama membahaskan tentang basuh tangan ni dalam bab wuduk, ya. Dan fokus perbahasannya ialah adakah membasuh tangan ini wajib ataupun tidak. Pada orang itu majoriti ulama berpendapat ia tidaklah wajib, ianya sunnah sahaja, ya. Ia kelakuan yang amat digalakkan dan berpahala. Dia lebih kepada bab wuduk lah, ya. Insya-Allah taala. Next nanti yang keempat ialah bersiwak. Siwak-siwak ni dia terjemahkan memberus gigi, ya, okey, ataupun membersihkan mulut. Sama ada dengan berus gigi seumpama dilakukan pada hari ini ataupun menggunakan selain daripada berus gigi, terutama yang dilakukan pada zaman dahulu, di mana orang Arab lah terutamanya, mereka mencucikan mulut mereka atau gigi mereka dengan menggunakan ud, itulah ranting-ranting kayu. Hatta Rasulullah SAW juga bersiwak atau membersihkan gigi dan mulutnya dengan menggunakan kayu atau ud yang bernama araq. Alif ra alif kaf, araq, ya. Bukan arak yang kita minum tu, itu khamar, ini araq. Kerana Nabi yatasawwaku bil araq. Kata Anas bin Malik dan Sunan Al-Baihaqi, Nabi SAW bersiwak dengan kayu araq, ya. Dan sebenarnya bukan kayu araq saja, boleh juga digunakan kayu-kayu yang lain. Dalam konteks hari ni apa-apa sajalah, ya, yang digunakan untuk membersihkan mulut atau gigi, ya. Ada sebahagian menganggap bahawa siwak ni hanya tertentu kepada kayu siwak dari sudut pengibadatannya, di mana kalau kita siwak tidak menggunakan kayu siwak atau ud, tak kisahlah arak ke tak arak ke, maka tidak terhasil ibadah siwak. Jadi kesianlah kita pasal kita siwak pakai buah gigi saja, ya. Itu tidak tepat sama sekali. Siwak ibadahnya bukan pada kayu, tapi ibadahnya ialah pada pembersihan mulut. Apa-apa yang kita lakukan yang merujuk kepada membersihkan mulut kita, gigi, lidah ke, gusi ke, kan, maka yaqumu maqamas siwak, maka ia telah mengambil tempat siwak, ya. Dan itu yang telah diputuskan oleh seluruh ulama Islam, termasuk ulama yang klasik seperti An-Nawawi rahimahullah dalam Rawdatul Talibin, di mana katanya jika tidak ada ud atau alat-alat yang lain yang boleh kita gunakan untuk bersugi, dalam keadaan kita berwuduk dan kita perlu untuk membersihkan gigi kita, maka boleh kita menggunakan sekurang-kurangnya jari jemari kita, ya, untuk kita gosok-gosokkan. Mudah-mudahan yahsul lahu ba'da sunnah, terhasil baginya sebahagian daripada sunnah, mana dapat pahala jugalah. Tapi tak adalah pahala penuh, tak adalah pahala penuh macam kita siwak dengan kayu ataupun dengan dengan berus gigi, ya. Insya-Allah taala. Dan siwak ni sebenarnya satu bab yang penting. Hatta dalam fiqh, dalam kitab taharah, dalam kitab taharah tentu ada takwal daripada 11 bab. Bermula daripada babu al-miyah, bab air, the chapter of water, sampai kepada babu
al-haid wan nifas. Ada 11 bab lah kesemuanya. Bab siwak ada satu bab yang independen, mana dia ada satu bab yang asing. Kebiasaannya bab yang pertama bab air, bab kedua bab qada hajat, bab ketiga bab bekal-bekal makanan atau bekal-bekal air, kemudian bab keempat tu kebiasaannya adalah babus siwak wa khisalul fitrah. Bab siwak dan kriteria-kriteria fitrah. Kita belajar dalam bab tu lah. Bab siwak lah yang paling besar sekali. After siwak dia belajar bab simpan misai, trim misai, cukur janggut, belajar bab khitan, sunat kan. Dan ada lagi lah perkara yang lain. Tapi nak cerita siwak, dia satu benda yang besar. Sebab itu Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim dan juga dalam Al-Majmu', beliau tidak bersetuju dengan sebahagian para ulama yang memakruhkan siwak setelah tengah hari berpuasa. Ya, dengan menggunakan hujah-hujah tertentu, dan katanya hadis itu tidak sahih. Kalau sahih sekalipun, kelaziman Rasulullah SAW bersiwak every time, tidak dapat memetahkan hujah itu. Sebab itu kata tidak makruh. Semakin banyak kita bersiwak, itu semakin baik. Ya, sehingga Nabi SAW bersiwak, sehingga kata baginda, sehingga aku takut akan rosak gusi-gusiku. Siwak ni kalau lebih-lebih sangat tak elok juga, dia akan merosakkan gusi. Anyway, dia satu ibadah yang amat baik. Dan yang paling penting, Nabi SAW sebut dalam hadis Bukhari daripada Aisyah, as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirrabb. Ya, siwak-siwak ni membersihkan mulut dan meredakan Tuhan. Dia bukan hanya membersihkan mulut kita, tapi dia meredakan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ia satu pahala yang besarlah kepada kita, insya-Allah taala. Ya, jadi mungkin setakat itu dulu untuk kali ini. Next nanti saya sambunglah bab siwak sikit, akan ada poin-poin penting untuk kita amalkan. Dan adalah perkara yang boleh kita ambil atau buat sebagai tambahan ilmu. Aku qul hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.